Okey. Banyakkan baca lah, bang. Cikgu, kenapa cikgu main dam depan cermin, cikgu? Saya ni nak tengok pergerakan buah dam. Tapi, kenapa main depan cermin? Itulah saya nak tengok sama ke dengan dalam cermin tu. Hah? Sama? Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga pada hari ini anda nampakkan cikgu tadi. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti pakai pelitup muka. Bila pakai itu kena pakai dengan betul. Pasti ia meliputi daripada atas hidung ke bawah dagu. Dan juga pastikan anda sentiasa ataupun kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Serta apabila berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti yang anda nampak, seperti tadi kan, kita ada seorang cikgu bersama kita iaitu Cikgu Farahin. Hai cikgu, selamat pagi. Selamat pagi, Sean. Okey, banyak cikgu sebelum kita mula. Yang mereka nampak di rumah tu, jarak di antara saya dengan cikgu memang lebih daripada 1 meter kan, cikgu? Betul, 1 meter lebih. Cikgu silakan pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan kita sentiasa bersih. Baiklah cikgu, saya nak minta cikgu untuk kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Farahin binti Roslin daripada Kolej Vocational Segamat Johor. Oh, okey. Cikgu dah ajar berapa lama, cikgu? Saya dah 5 tahun mengajar. Baru 5 tahun mengajar. Okey, tapi 5 tahun tu agak lama juga kan. Maknanya cikgu dah okey lah. Okey, tapi cikgu saya nak tanya. Pada awal tadi, cikgu main dam depan cermin. Apa kaitan tu dengan apa yang kita akan teroka hari ini? Okey, saya main dam depan cermin adalah hari ini kita nak belajar translasi dan pantulan. Okey, so pergerakan kita, pergerakan buah dam tadi tu adalah salah satu bentuk translasi sebenarnya, Sean. Dan juga bila kita melihat dia di cermin, dia adalah satu bentuk apa, Sean? Pantulan? Yes, betul. Pantulan. So, itu yang kita akan belajar hari ini. Okey, baik-baik. Tapi hari ini kita akan teroka bersama-sama dengan tetamu khas kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua! Itulah dia muka-muka kacak dan cantik yang ada dalam talian di Google Meet bersama dengan kita. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Zahin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain bin Salim, boleh panggil Zain, dari kos Teknologi Otomotif tahun 2 SVN. Terima kasih. Seterusnya kita ada Danish. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Daniel Ashraf bin Azli Syam. Boleh panggil Danish, pelajar tahun 2 dari kursus Teknologi Otomotif. Terima kasih Danish. Kita juga ada Nick. Hai, Assalamualaikum. Saya Nick Syirfatullah bin Syirhan. Boleh panggil saya Nick. Saya daripada kursus Teknologi Kempalan. Terima kasih. Kita juga ada Irfan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan Iskandar Zainal. Boleh panggil saya Irfan. Pelajar tahun 2 Teknologi Pembinaan. Terima kasih Irfan. Dan yang terakhir sekali, Alia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Na'ala Humaira binti Amir. Boleh panggil saya Alia. Saya dari kursus Teknologi Elektronik. Okey, terima kasih. Dan saya nak tanya anda semua, adakah anda bersedia untuk penerokan kita pada pagi ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah bersedia. Dah? Okey, baik. Dan untuk hari ini kita akan menerokai. Kalau anda nak tahu apa cikgu, apa itu translasi, apa itu pantulan, pastikan anda menonton sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum itu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Farahin. Untuk subjek kita pada hari ini, untuk menengah atas, TVET, Matematik TVET, Transformasi, Translasi dan Pantulan. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita, Cikgu. Silakan, Cikgu. Okey, sebelum kita memulakan lebih lanjut tentang penerokaan translasi dan pantulan, saya ada beberapa gambar dekat sini, Sean, yang saya nak kongsikan dengan para pelajar dan para penonton semua. Okey, yang gambar saya yang pertama. Okey. Sean boleh nampak? Nampak, Cikgu. Okey, ini adalah satu gambar. Okey, saya nak, sebelum saya terangkan, saya nak minta pelajar-pelajar saya ni terangkan sikitlah. Saya nak minta Danish. Boleh, Danish? Boleh, Cikgu. Tu saya rasa tu gambar pantulan, Cikgu. Pantulan. Okey, kenapa Danish kata ini pantulan? Sebab kita boleh nampak imej pada cermin. Okey, so kita boleh, terima kasih Danish, kita boleh nampak imej pada cermin. Betul, ini adalah satu bentuk pantulan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Setiap hari saya pandang cermin, Cikgu. Ya, setiap hari kita nak bersiap pun kita pandang cermin kan? Betul. Okey, seterusnya saya ada satu lagi gambar. Okey, kita ada satu lagi gambar. Siapa nak bantu saya untuk terangkan gambar ini? Zahin mungkin boleh? Ya, silakan Zahin. Ya. Gambar tu tentang pantulan. Tentang pantulan. Kenapa Zahin kata pantulan? Ni tak ada cermin gambar ni. Dia gambar orang lain tu pantulkan dekat air. Pantul dekat air. Terima kasih Zahin. Okey, kalau Sean boleh tengok juga. Okey. Sebenarnya kita ada air. So kalau macam kita di tepian pantai kan, kita boleh nampak pantulan imej kita pada air tersebut ataupun objek yang biasa kita ada bangunan yang terapung di atas air. So bila kita tengok, kita nampak dia punya pantulan objek dalam air tersebut. Okey. Itu dia. Okey, saya letak sini, Sean. Okey, Cikgu. Okey, seterusnya saya ada satu lagi gambar. Ini lebih kurang macam saya main tadi, yang kita main tadi. Tadi Cikgu main dam kan. Cikgu main dam. Yang ini apa? Yang ni catur, Cikgu. Catur. Okey, catur. Okey. Kita ada papan catur. Okey. Apa pula kaitannya papan catur dengan apa yang kita nak belajar ni? Ya, betul. Siapa yang boleh tolong saya? Irfan boleh? Irfan. Boleh. Saya rasa ini berkenaan dengan pantulan. Okey, Irfan rasa ini berkenaan pantulan. Okey, terima kasih Irfan. Okey, Irfan kata pantulan tadi sebab apa? Sebab kita nampak dia punya buah-buah catur ni, kedudukan dia sebenarnya pada jarak yang sama. Tapi sebenarnya dia adalah lebih kepada bila dia bergerak, dia adalah satu bentuk translasi, Sean. Okey. Ya, sebab pergerakan buah catur tu, kalau macam kita gerakkan kuda kan, kuda dia bergerak secara L. Ya, betul. Okey, so kat situ kita boleh nampak pergerakan translasi tersebut. Lebih lanjut macam mana dia bergerak tu, nanti kita belajar. Okey, Cikgu. Okey. Kita ada lagi satu gambar dan kan, the last one. Okey, dan yang terakhir adalah gambar. Ni gambar macam tak nampak ni, apa kaitan dia kan? Siapa yang boleh bantu saya? Saya nak minta bunga saya hari ni. Saya nak minta Alia. Alia, bunga kita pada hari ni. Bunga kita hari ni. Silakan Alia. Ini gambar bagi translasi. Translasi. Kenapa Alia kata translasi? Sean? Saya nampak gambar sekolah je. Kerana pergerakan bas dari satu tempat ke tempat yang lain. Terima kasih Alia. Betul. Bila kita, yelah ni ada gambar bas. Bas ni akan bergerak kan. Sebenarnya dalam kehidupan seharian, bila bas ni bergerak, contoh bas ni ambil kita dari rumah ke sekolah. Itu adalah sebenarnya satu bentuk translasi. Sebab kita masih di dalam bas yang sama, objek yang sama. Bila pergi satu tempat dia jadi image kan. So itulah dia. Okey. Pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Okey. So kita dah tengok. Kita dah tengok gambar. Saya gambar. masih tak faham sangat konsep translasi dengan pantulan. Saya lebih kurang faham, tapi translasi pergerakan tu kan. Okey, untuk kita lebih faham, okey, saya letak dulu kat bawah. Okey. Sekarang ni saya nak buat sedikit aktiviti dengan para pelajar saya dan juga para penonton. Okey, so saya nak minta para pelajar saya untuk sediakan satu cermin. Okey, kalau penonton nak di rumah pun nak buat boleh juga. Sediakan satu cermin dan satu objek yang boleh bergerak. Apa-apa objek lah. Okey, macam hari ni saya bawa
kereta. Oh, okey. Ataupun apa-apa objek. Kalau saya guna kucing boleh ke? Kucing boleh. Tapi lah, kucing kita nak kena suruh dia gerak lah. Tiba-tiba dia tak nak gerak, susah juga yelah, kan. Yang kita boleh bergerak. boleh bergerak. digerakkan lah. Cuma macam bola ke kan. Benda yang kita boleh gerakkan. Okey. Okey. So para pelajar saya dah bersedia, dah ada barang-barang. Okey, boleh tunjukkan barang-barang anda? Okey, saya nampak semua ada cermin. Okey, semua ada cermin. Ada kereta, ada bas. Ada kereta, ada bas. Ni semua ambil mainan adik masing-masing lah ni. Ada lagi seorang cikgu, saya rasa dia ada bekas gel rambut. Irfan ada apa? Siapa yang ada bekas gel rambut? Kreatif nampaknya. Okay, kenapa bekas gel rambut dia boleh ambil? Sebab dia nak ejek saya, cikgu. Dia tahu saya tak ada rambut. Bukan. Jahat betul lah, Irfan. Sebenarnya bekas tu boleh lirik. Oh, ya betul. Ya, betul. Okey, so sekarang ni apa yang kita akan buat adalah kita akan gerakkan apa-apa barang tadi bergerak menuju ke arah cermin. Menuju ke arah cermin. Menuju ke arah cermin. Okey, so macam ni saya gerakkan. Dia boleh bergerak sendiri. Okey. Macam tu contoh saya gerakkan. Okey, para pelajar juga dah buat dah aktiviti tadi, dah cuba gerakkan. Okey. Tapi kenapa kita kena gerakkan ke arah? Kenapa kita kena gerakkan? Sebab sebenarnya nak pantul. Gerakkan arah cermin nak pantul. Cuma yang ini, okey, saya minta pelajar saya terangkan kenapa. Okey, boleh Nick. Nick. Sebab ni adalah satu pergerakan objek satu tempat ke satu tempat. So dia akan membentukkan objek dengan image dekat cermin tu. Okey, terima kasih Nick. Okey, sebenarnya Sean, okey, pergerakan apa yang Nick sampaikan tadi, okey, saya terangkan semula. Okey. Bila kita ada ini satu objek saya. Okey, saya gerakkan kepada satu titik. Okey, tadi dia bergerak, okey, dia berhenti pada satu titik. Ini adalah satu bentuk translasi. Okey. Okey, objek itu masih yang titik A ke titik B. Betul. Okey, so objek itu masih kekal objek yang sama. Objek dan image dia, okey, ini tadi dia objek, bila bergerak dia jadi satu image lah kat sini. Dia masih image yang sama, bentuk dan saiznya masih sama. Masih sama. Okay. Bila dia dipantulkan ke cermin, juga image yang kita dapat lihat pada cermin juga masih sama. Okey. Okay. Cuma bila pantulan dia ada sedikit berbeza, nanti kita terangkan apa yang berbeza bila kita tengok dekat cermin image tersebut. Okey, baik cikgu. Okey. Okay, kita letak tepi dulu. Sean dah nampak tak? Saya dah lebih kurang dah faham translasi dengan pantulan, tapi cikgu sebut nak terangkan juga berkenaan dengan pantulan. So saya teruja nak tahu juga cikgu. Okey, untuk kita dapatkan lebih lanjut berkenaan translasi dan pantulan, saya ada papan pengetahuan untuk kita tahu lebih lanjut. Kita nampak dekat sini definisi dan juga sifat apa sebenarnya pantulan dan translasi itu. Okey, baik cikgu. Okey, so saya ke sini. Okey cikgu. Okey. Ini saya alihkan dulu takut nanti kamera tak dapat nampak. Okey. Ya. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey, so kita ada dekat sini translasi, definisi. Okey, definisi translasi. Okey, tadi kita dah cakap secara verbal. Okey, sekarang kita nak tunjukkan secara lebih clear, lebih nampaklah lebih jelas. Okey. Untuk pemahaman yang lebih jelas, okey. So, translasi, definisi, macam tadi kita nampak pergerakan dari satu objek ke satu titik ke satu titik. Okay, so dia adalah pemindahan semua titik pada suatu satah. Okey, bila dalam matematik kita akan biasa guna dalam satah lah, satah Cartesian. Okey, so pemindahan dari satu titik ke satu titik di dalam satah Cartesian. Okey, so apa? Kita ada sambungan sebenarnya yang tak habis. Okey, nampak kat bawah ni. Ada jawapannya kat bawah. Saya nak minta pelajar saya penuhkan sebenarnya. Okey, so kita nak penuhkan definisi dia. Okey, kita dah tahu dia bergerak. Okey, dia bergerak bagaimana? Siapa boleh tolong saya? Nak pilih siapa you? Siapa? Oh, Zahin. Zahin. Saya baru tengok nak pilih. Zahin nak jawab dah. Okey, apa dia Zahin? Mengikut arah sama dan melalui jarak yang sama. Mengikut arah sama dan melalui jarak yang sama. Okey, kita lekat kat sini. Okey. Mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, macam kereta tadi, aktiviti kita, kereta tadi, dia adalah
daripada jarak yang sama. Maksudnya tayar depan dan tayar belakang bergerak pada jarak yang sama. Tak adalah tayar depan dah berhenti, tayar belakang gerak lagi. Ataupun tayar belakang yang tertinggal kat belakang tertinggal tu tak adalah. Tidak kan? Hanya Kita satu objek bergerak, tersebut dia bergerak bersama-sama. Okey. Dan dia melalui jarak yang sama. Okey. Baik. Itulah dia translasi, adalah satu pergerakan melalui jarak yang sama. Okey, cikgu. Okey, apa sifat-sifat translasi ni? Dia ada beberapa sifat dia. Objek dan image adalah sama. Apa yang sama? Okey, ada 3 perkara yang sama dalam translasi. Okey, apa yang sama? Okey, para pelajar saya boleh bantu saya. Kita minta siapa? Nick. Silakan, Nick angkat tangan. Boleh, Nick? First ialah bentuk. Bentuk, okey. Nick kata pertama adalah bentuk. Okey. Size. Okey. Seterusnya ada lagi? Dan orientasi objek. Orientasi objek. Okey. Okey. Maknanya bentuk dan saiz tu saya faham lagi sebab bentuk contoh macam kereta tadi kan. Dia kereta daripada permulaan titik A gerak ke titik B, dia masih kereta. Ya, masih kereta. Maksudnya saiz dia masih kereta. Saiz pun samalah. Dia tak gerak. Kalau dia 5 cm daripada titik A titik B pun 5 cm. Tapi orientasi tu apa maksud? Orientasi tu apa? Okey. Kereta tu dia bergerak, dia punya kita panggil apa? Boot kereta tu menghadap ke hadapan kan tadi. So bila dia bergerak pada satu titik, dia masih menghadap ke hadapan. Tak adalah. Okey, contoh kalau sini titik A, titik B kan. Okey. Dia punya bentuk sama. Bentuk kereta gerak sampai sini, bentuk kereta. Bentuk kereta. Saiz dia daripada sini ke sini dia tak membesar atau mengecil. Betul, Sean. Tapi orientasi dia maknanya kalau dia menghadap ke hadapan, dia gerak ke sini, masih menghadapan. Tapi kalau orientasi dia tak sama, mungkin dia tiba-tiba macam ni. Bukan lagi tu. Dah bukanlah kan. Macam mana kita nak tentukan pergerakan dia kalau tiba-tiba dia pusing pula macam tu, tak kan? Dia masih sama. Okey, cikgu. Melainkan kalau macam kalau kita bawa kereta, kita pergerakan ke kiri. So dia akan jadi L macam tu. Itu masih kita boleh kira pergerakan. Sebab yang bergerak adalah yang belah depan tu. Betul. Ya. Bukanlah dia revert, dia tidak mengundur. Okey. Itu adalah orientasi. Okey. So sekarang ni tadi kita cerita pasal jarak. Okey. So bila dalam Sata Cartesian, kita ada nilai X, nilai Y. Betul. Paksi X, paksi Y kan? Paksi X, paksi Y. Betul, Sean. Okey. So itu menunjukkan kita punya pergerakan sebenarnya, Sean. Okey, saya letak dia sebagai X dengan Y supaya kita lebih ingat. Sebab kita tahu paksi X, paksi Y. Okey, so ini menunjukkan pergerakan. Maksudnya translasi boleh ditulis secara kurungan macam ni. Dan nilai kat atas adalah X, nilai kat bawah adalah Y. Tapi mungkin ada pelajar yang tak tahu, cikgu apa X, apa Y. Okey, so siapa boleh tolong saya nak terangkan kat mana X, di mana Y? Siapa? Saya nak minta Alia lah. Alia boleh, Alia? Alamak, lain dia. Dia dah lari dah, Ibu. Mungkin saya boleh minta. Lari. Mungkin saya pilih lah, Ibu. Saya pilihlah siapa siapa pilih yang muka paling serius, Danish lah. Danish, okey. Danish, senyum lah sikit, Danish. Paling serius. Lepas ni kita pilih orang yang tak senyum. Okey, silakan, Danish. Boleh, cikgu. Apa dia, Danish? X ke kiri atau ke kanan. X ke kiri atau ke kanan. Okey. Dan Y ke atas atau ke bawah. Y ke atas atau ke bawah. Okey, betul. Terima kasih. Saya tahu cara nak ingat ni. Sebab dia paksi X dia kan mendata. Ya, betul, Syam. Macam ni, ini paksi Y. Dia macam Ultraman pula. Macam Ultraman pula. Kan? Maknanya paksi X tu dia bergerak sama ada kiri kanan lah. Ya, so, betul. Paksi Y dia macam ni. Jadi dia atas bawah lah. Ya, betul. Dan dia samalah seperti graf tu lah paksi tadi. So kalau dia bergerak ke kanan, kalau kita dalam graf ke kanan adalah positif. Sempangkin menghampiri positif kan? Okay, so sama juga dia adalah positif. Kalau dia bergerak ke kiri, kalau dalam paksi dia adalah negatif. Betul, Sean? Betul. Okay, so dia sama juga, dia adalah negatif. Dia cara penulisan dia akan ada negatif kat depan dia. Sama macam, lebih kurang macam koordinat, tapi koordinat kita letak sebelah-sebelah. Betul. Tapi translasi kita letak atas bawah. Sebab itu menunjukkan pergerakan dan bukan titik. Translasi, betul. Okey, macam Y atas adalah positif.
bawah adalah negatif. Betul, Sean. Okey, Sean nampak? Nampak, Igu. Sekarang saya faham dah apa itu translasi. Itulah dia. Tak susah kan? Tak susah, Igu. Sebenarnya senang je. Kalau kita faham je punya konsep. Betul. Okey. So, kita dah faham tentang translasi. Ya, kita nak tengok pada pantulan. Ya, lagi satu pantulan. Boleh, Igu. Okey, so pantulan saya tu, di hadapan. Di belakang. Okey. Kita tukar papan kita. Wow. Okay, kita ada pantulan pula. Okey. So, pantulan, kita pergi pada definisi dululah. Ya, cikgu. Okey, so kita pun tahu pantulan macam biasa. Sean pagi-pagi memang tengok cermin. Siap datang sini tadi pun kita tengok cermin. Ya, betul. So, dia kita pantulkan. Kita memantulkan imej kita, diri kita. Diri kita sebagai objek. Kita akan pantulkan kepada imej. Imej itu adalah di dalam cermin lah. Imej diri kita. So, memantulkan semua titik pada suatu satah. Okey, so kalau secara definisi matematiknya, dia adalah memantulkan dalam satah lah. Okey, so dalam satah ni, apa yang dia pantulkan sebenarnya? Okey, siapa yang boleh tolong saya? Saya nak minta Alia tadi. Alia dah terkeluar tadi. Dah ada balik anda Alia. Tak boleh lari daripada soalan. Takkan terlepas dari soalan kita. Okey, Alia. Kita pantulkan semua titik pada satu satah. Satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Apa dia? Tak berapa dengar. Terhadap satu garis. Garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Dikenali sebagai paksi pantulan. Okey. Wow. Ya, itulah secara matematiknya. Okey, dia memantulkan semua titik pada suatu satah terhadap satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Kalau kita nak kaitkan dengan kehidupan dalam kehidupan seharian, kita tengok cermin kan? Cermin itulah paksi pantulan kita. Okey, ya. Ya, okey. So itulah kita punya paksi. So paksi pantulan tu kalau dalam matematik dia boleh jadi paksi X atau paksi Y atau di mana-mana garisan pun. Oh, boleh je? Ya, dia boleh jadi di mana-mana. Mungkin garisan X ataupun di garisan X sama dengan 3 ke. Okey, kita akan tengok nanti lebih lanjut. Macam mana kalau dia bukan dekat paksi, dia dekat garisan lain kan. Okey, sebelum kita menemukan dengan lebih mendalam lagi, saya nak bagi faham betul-betul apa maksud definisi pantulan ni. Saya akan berehat seketika. Saya nak pergi tengok cermin dekat tandas, cikgu. Boleh, kita akan kembali semula ke terokan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Farahin untuk topik kita pada hari ini, Matematik TVET Transformasi, Translasi dan Pantulan. Baiklah Cikgu, tadi saya dah pergi tandas untuk tengok cermin dah Cikgu. Dan tu ada kena dengan pantulan Cikgu. Tapi kita tak habiskan berkenaan dengan sifatnya. Mungkin kita boleh habiskan terangkan ataupun terokai sifat untuk pantulan. Silakan Cikgu. Okey, so saya beralih ke sini ya Sean. Okey Cikgu. Okey. So tadi kita pergi kepada sifat. Ya, cikgu. Sifat dia, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan. Okey, tadi Sean dah pergi tengok cermin kan? Ya, cikgu. Okey, Sean menghadap cermin kan? Dan imej Sean, imej Sean, adakah dia menghadap belakang sana macam mana Sean berdiri atau dia menghadap saya, Cikgu? Okey, itu yang kita katakan sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Sebab tadi saya masuk tanda, saya nampak ada orang kacak. Saya cuba lambai tapi nampaknya saya pula. Alamak. So saya cuba lambai. Bila saya naikkan tangan kanan, tangan kiri pula yang naik. Ya, itulah bertentangan. Itu maksudnya. Okey. So dia bertangan dengan paksi pantulan. Okey, so paksi kita cermin tadilah. Okey. So seterusnya, objek dan imej adalah sama. Okey, dia sama seperti translasi tadi. Dia sama saiz, dia sama bentuk. Betul. Dan dia sama silap. Dia juga sama jarak. Dia sama jarak. Okey, maksud jarak tu. Paksi. Jarak dengan paksi. Macam tadi Sean kata Sean tengok cermin. Ya, cikgu. Diri Sean dengan cermin dan cermin dengan imej Sean, dia punya jarak adalah
sama. Itu yang dinamakan jarak dengan paksi pantulan tersebut. Tetapi ada satu benda yang berbeza. Macam Sean cakap tadilah, Sean nampak orang kaca kan kat cermin. Saya pun selalu nampak orang cantik kat cermin. Rupanya saya nampak saya. Betul juga. So itu kita panggil sebagai orientasi. So orientasi dia adalah songsang. Yang betul lah sebab tadi saya naikkan tangan kanan, dia pula naikkan tangan kiri. Ya, betul. Nampaknya Sean dah faham dah tentang pantulan. Betul. Kita tanya pula mereka kita yang ada dalam talian sama ada mereka dah faham ke tak? Okey tak? Ada apa-apa soalan untuk cikgu di sini? Semuanya okey ya? Mereka pun faham sebab mereka semua bijak-bijak cikgu. Sean pun semakin kan. Semakin dengan semakin panduan. Semakin kacak. Alah cikgu, janganlah macam tu. Okey cikgu, saya nampak di sini. Di hadapan ni kita ada macam satu papan permainan cikgu. Betul. Apa ini cikgu? Okey, saya pergi ke sini Sean. Ya cikgu. Okey. So, hari ni kita nak main sedikit game lah. Mesti Sean dah lama tak main dam kan? Dah lama dah cikgu tak main. Dah lama tak main dam. Okey, so hari ni saya bawakan satu dam khas. Iaitu papan dam transformasi. Okey. Saya ada satu papan dam. Okey, kita letak tengah-tengah. Saya tunjukkan kat kamera supaya orang di rumah pun boleh tengok sekali. Okey. So, sebelum tu, kita nak main dam, kita kena ada dia punya biji-biji lah. Betul. Dan juga kita kena ada dadu. Okey, so saya dah ada dadu dengan tu. Okey. So macam mana papan dam transformasi ni? Sean rasa macam mana? Kita baling dadu lepas tu kita main lah. Okey, itu macam papan dam biasa Sean. Ya, cikgu. Kita baling dadu, kita main. Tapi kali ni saya tak ada nombor dekat papan dam saya. Cikgu. Saya cuma ada warna-warna. Okey, so setiap warna tu adalah menggambarkan soalan-soalan tentang translasi dan pantulan. Dan kita akan kaitkan nanti dengan kita punya graf. Okey cikgu. So kita bawa graf kita ke sini. Boleh cikgu. Okey. Saya tolong cikgu lah cikgu. Boleh. Okey. Saya alihkan ya cikgu. Okey. So yang ni saya letak di tepi dulu. Okey. Kita nak gunakan yang ni yang macam kertas graf cikgu. Graf. Biasa kita tengok kertas graf yang kertas kan. Hari ni saya bawa. Tapi yang ni dipembesarkan cikgu. Okey. Okey. Boleh Sean? Boleh je cikgu. Okeylah. Apa saya rasa macam ni okey ya cikgu? Okey. Baik cikgu. Sekarang ni saya nak minta tolong Sean. Apa yang kita akan buat? Kita akan main papan dam ni dekat sini. Okey. So siapa nak mula dulu? Sean ke saya? Cikgu lah cikgu. Saya dulu. Cikgu dulu. Saya macam dulu. Mereka cakap ladies first kan? Ladies first. Okey. So kita akan baling dah. Saya dapat satu je Sean. Okey, saya ambil warna hitam lah sebab baju saya hitam. Okey. Sean ambil warna merah sebab Sean pakai merah. Iyalah cikgu. Apa pasal? Okey. So, saya dapat satu. So, kita ada di warna hijau cikgu. Okey, kita akan ambil soalan yang berwarna hijau. Okey, apa yang ada? Mari kita lihat. Okey. Objek dipantulkan pada paksi paksi Y. Alamak. Macam mana ni? Sebab kita mula daripada koordinat 00 kan cikgu? Betul Sean. Kita mula pada koordinat 00. Okey, jadinya sekarang ni objek saya masih tak dapat dipantulkan lah. Sebab bila kita pantul, kita tetap dapat kat situ. Objek saya, objek saya kat sini lah. Masih di sini. Okey, seterusnya Sean pula gerak. Okey, saya pula gerak cikgu. Sean baling dadu dulu. Cikgu saya dapat 2. Saya mendahului. Saya ni. 1, 2. Okey, sekarang warna biru cikgu. Warna biru. Apa ni? Okey. Translasi pada jarak 2, -3. 2, -3. Okey, betul. Okey. So, macam tadi kan cikgu sebab cikgu dah tunjuk kurangan tadi. X dengan Y. Betul. 2 adalah pada paksi X dan -3 adalah pada paksi Y. Betul Sean. Okey, untuk kita lebih nampak, saya nak minta pelajar-pelajar saya dah ada kertas graf tak masing-masing? Dah ada? Okey. So, cuba para pelajar gerakkan titik 00. Okey, Sean tadi pun kita akan mula daripada 00 lah, daripada asalan. Okey, so gerakkan mengikut translasi 2, -3. Okey, cuba para pelajar buat. Okey, lepas tu kita bandingkan jawapan kita. Kita bandingkan dengan jawapan kita. Kita tengok pelajar kita faham ke tak hari ni apa yang kita belajar. Okey. Sean nak pilih siapa? Saya nak pilih... nampak semua tengah buat tu. Okey. Saya nak pilih Nick hari tu. Saya rasa Nick dah habis dah. Nick dah pandang depan. Betul. Okey. Nick, cuba Nick tunjuk jawapan Nick.
Okey, dia di bahagian bawah 2, -3. Betul ke, Ibu? Okey, ni tak buka mikrofon. Tak dengar. Okey, tak apa. 2, okey. 2, -3. Okey, Nick tadi jawapan dia dekat bawah. Okey, kita tengok Sean, betul ataupun tidak. Okey, maksudnya saya guna Sean punya, saya guna warna biru. Okey, boleh. Okey. So, kita bergerak dari sini 1, 2. Tadi 2, -3 kan? Okey, -3 akan turun ke bawah. Okey, so 1, 2, 3. So, betul lah jawapan Nick tadi. Bagus, Nick. Okay, so Cabar kepada anda dapat 2 markah. Okey, image Sean dah ada kat situ. Ya. Okey, saya pula lah. Okey, cikgu, silakan, cikgu. Saya seronok pula main dam dalam tak main dam, Sean. Kan. Dapat satu lagi, cikgu. Tak apalah, cikgu, saya bagi chance lagi sekali, cikgu. Baling lagi sekali. Akan tidak kita tempat yang sama, cikgu. Sean baliknya. Kan. Okey, kita baling lagi sekali. Oi, cikgu dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada biru. Sama juga. Sama objek dengan imej saya. Okey, maknanya tak apalah, maksudnya kita duduk tempat yang sama. Kita tak payah tanya pelajar lah. Okey, cikgu. Giliran saya pula. Kalau kita kena ekor tak apa. Tak ada lah, jangan kena kepala lah. Macam main dam ular tu, Sean. Itu dia, 3. Okey. 1, 2, 3 warna merah, cikgu. Okey, cuba Sean nak baca tak soalan apa yang ada? Okey, jeng jeng. Objek dipantulkan pada paksi X. Objek dipantulkan pada paksi X. Okey. So, tadi kita tahu objek Sean dah ada dekat situ. Ya, cikgu. Okey, macam mana kita nak pantulkan? Okey, para pelajar dah cuba buat. Okey, maknanya objek dipantulkan pada paksi X. Paksi Itu bermaksud paksi X tu menjadi satah pemantulan ke, Ibu? Ya, paksi pemantulan. Paksi pemantulan. Okey. Ya. Okey, so kita boleh minta Danish lah. Danish. Danish boleh tunjukkan jawapan. Okey, silakan Danish. Ke tak pasti jawapan anda? Saya belum pastilah jawapan saya. Belum pasti. Okey, tak apa. Mungkin kawan Danish boleh tolong. Saya Zahin boleh tolong. Saya nak pilih. Zahin lah, Zahin. Zahin nampak dah bersedia tu. Dia dah pandang kamera, dah senyum dah. Macam dia tahu jawapan dah. Silakan Zahin. Anda dapat jawapan tak? Okey. Imej dia dah berada pada kedudukan atas. Okey, kita tengok betul tak Zahin punya jawapan? Zahin punya di sebelah sini, Zahin cikgu. punya di sebelah mana Zahin? Boleh Zahin terangkan. Macam mana anda dapat jawapan tu? Zahin punya dekat mana? Zahin tunjuk betul-betul paksi. Saya tak berapa nampak. Atas dekat sana. Atas sana. Okey. Kita tadi dipantulkan kepada paksi mana, Sean? Kita dipantulkan di paksi X, cikgu. Paksi X. Okey, sebenarnya Zahin, okey, tak apa. Bila kita belajar ni, kesilapan itu adalah satu pembelajaran. Betul. Sebenarnya, Sean. Cikgu, sebenarnya masa sekolah saya silap banyak, Ibu. Biasa tu, Sean. Saya pun sama. Kan? Okey. Kan? Tak apa, kita belajar. Itulah proses pembelajaran. Betul, Ibu. Okey, so kalau dipantulkan pada paksi X, sebenarnya dia adalah, ni paksi X, inilah kita punya paksi pantulan. Okey. Okey, so bila kita pantulkan, kita kira jarak dia. 1, 2, 3. Okey. Okey. So, dia akan bergerak ke belah atas. Ya. Okey. So 1, 2, 3 juga. Okey, Zahin buat tadi, saya rasa dia mungkin tersilap. Dia mungkin rasa pantul dekat sini. Dia boleh berlaku dekat sini tapi dia punya paksi lain lah. Betul. Tapi kalau di paksi X, dia adalah pada garisan paksi X lah. Maknanya, cikgu, kalau saya nak lebih faham, contohnya kalau paksi X menjadi paksi pemantulan, saya cuba bayangkan macam ada cermin di sini. Macam ada cermin di sini lah. So, maknanya bila ada cermin di sana, dia dipantulkan pun jarak macam cikgu sebut tu, jarak yang sama lah. Cermin kita duduk kat sini kan. Okey, saya duduk kat sini. Takkan pergi kat sini lah. Okey, baik. Betul. Okey, giliran cikgu pula. Giliran saya semula. Ya, cikgu. Okey. Saya nak dapat 6 lagi lah. Boleh ke, cikgu? Dapat lagi, cikgu. Nampaknya saya bertuah lah hari ni, Sean. Kan? 1, 2, 3, 4. Alamak, Sean, saya dah kena makan ular. Tidak, tapi saya gelak juga. Okey, kenalah pada mulut ular, lepas tu pergi kat ekor pula. Ekor, okey. So kita pergi pada warna krim. Okey. Apa yang saya ada?
Translasi pada jarak 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey. Okey, so saya punya objek tadi adalah di sini. Kan tadi kita duduk tempat yang sama tadi, Sean? Okey. Betul, ya. Saya punya objek kat sini. Ya, cikgu. Okey, so kita translasi pada jarak 1, berapa tadi, Sean? Cuba pegangkan. 1, 2. 1, 2, okey. So, para pelajar, sekarang objek saya dekat sini. Kalau kita melakukan translasi 1, 2, bagaimana dia akan pergi? Macam mana? Syah nak tolong ke kita minta para pelajar kita? Kita minta pelajar itu mungkin minta. Mereka dapat jawapannya. Kalau dah dapat, anda boleh angkat tangan. Ya. Kalau dah siapa dapat, yang dah siap? Okey, kita bagi masa sikitlah Sean, dia nak buat jawapan. So, maknanya saya cuba ulang kaji balik itu. Kalau 1, 2 sebelum ni cikgu dah tunjuk X, Y. Ya, kan, betul Sean. Maknanya X tu adalah pergerakan pada paksi X. Pergerakan pada paksi X, Y betul? adalah untuk pergerakan pada paksi Y. Dan maknanya ini 1, 2 menunjukkan bahawa kedua-dua nombor adalah positif. Kedua-dua nombor adalah positif. So, bila positif, dia akan pergi ke kanan Untuk dan paksi X. ke kanan untuk paksi X dan dia naik ke atas untuk paksi Y. Y. Betul. Okey. Cikgu, saya rasa nampak macam Irfan dan Fakir dah siap dah, Cikgu. Okay. Siapa yang nak cuba jawab? Kita minta Irfan lah kan? Okey, bolehlah. Irfan, silakan. Di sini tu, 1, 2. Okey, Irfan. Tadi saya kata objek saya di sini, Irfan. Bukan di asalan. Irfan, dengar tak? Okey. Tak apa. Kita bagi peluang kepada Irfan. Dia punya jawapan, dia rasa objek kita di asalan. Bila asalan, 1, 2. Dia punya pergerakan masih betul. Cuma tadi objek kita kat sini. Mungkin dia tak perasan saya kata objek kita kat sini. Okey. Irfan nak cuba lagi ke Irfan? Rasanya boleh kan Irfan? Kan nak bagi mana yang jawab? Okey, tak apa. Saya pilih Alia itu. Alia masih tak jawab lagi. Senyap-senyap je kat sana. Kita bagi peluang ke Alia pula. Bunga dia kita untuk hari satu-satunya ni. Bunga, dia senyap-senyap je. Boleh Alia? Maknanya posisi ataupun kedudukan. Tadi saya adalah di koordinat. Okey, 2, -3. Ya. Okey. Sekarang akan bergerak. Sekarang kita akan bergerak translasi pada jarak 1, 2. Okay, jarak yang sama macam Irfan buat tadi. Yeah. So, tapi kita ada di objek yang berbeza. Kedudukan objek kita adalah berbeza. Boleh Alia? Cikgu, saya rasa saya nak bantu Alia, Cikgu. Boleh. Sean nak cuba kat sini Okey, saya cuba, Cikgu. Okey, saya bagi mic saya bagi marker dekat Sean. Okey, saya gerak sini, Cikgu. Boleh? Maknanya daripada posisi ni, Cikgu, dia 1, 2 kan? Maknanya pada paksi X dulu dia bergerak 1. Okey. Di sini. Betul. Lepas tu dari sana 2. 2 bermaksud 2 positif dia naik ke atas. Ya. Betul Sean. 2. Okey. Okey. Betul ke, Cikgu? Betul. Oh, okay. yeay! Sekarang ni kita telah bergerak pada jarak 1 ke kanan dan 2 ke atas. So, kedua-duanya positif lah. Dan kedudukan kita sekarang berada pada kita X dulu. Okey, betul. 3 -1. Okey. Okey. Macam tu. Okey, kawan-kawan kita yang ada dalam talian semua faham tak? Kalau tak faham, kita boleh ulang balik. Boleh? Faham? Boleh ya? Okey. Alia, okey Alia? Betul lah? Jawapan saya betul lah? Okey, kasih Alia. Alright, kita seterusnya giliran saya pula, Ibu. Giliran Syed. Betul. Tadi saya dah kena makan ular. Saya pula nombor 6, Ibu. Boleh, Syed. Dapat 1 pula. Alamak. Okey. Okey, kat sini. Okey, hijau saya hijau buka. Kita belum buka lagi. Kita belum buka, betul Syed. Syed selalu dapat pantulan. Okey. Objek dipantulkan pada paksi Y. Okey, tadi paksi X menjadi paksi pantulan. Sekarang paksi Y yang menjadi paksi pantulan. Okey. So sekarang tadi objek Sean duduk kat mana tadi? Objek Sean tadi dah duduk kat sini. Okey, maknanya kedudukan saya sekarang adalah 2. Okey, kita koordinatkan. Koordinat betul Sean. 2, 3. Okey. Okey, so bila kita pantulkan pada paksi Y. So sekarang ni kita punya kalau paksi tadi kita tengok cermin, dekat sinilah cermin kita. Okey, bila dia jadi image,
Okey, kat mana kedudukan dia? Cikgu dah lebih kurang bagi tips dah, tapi kita saya dah bagi tips ya. Kan, terbagi tips. Okey, siapa nak cuba jawab? Tadi saya rasa Danish dah jawab. Irfan pun dah jawab kan? Nick macam dah angkat-angkat kertas tu. Okey, Nick, silakan Nick. Boleh? Boleh Nick. Jawapan saya ialah negatif 3, 2. Negatif Negatif 3, 2. Negatif Adakah 3, itu 2. jawapan mutamak anda? Tadi saya punya dekat 2, 3 ni. 2, 3. Okey Nick. So kalau dia ke belah sana, berapa sebenarnya? 2, 3. Okey, Zahin lah Zahin. Kita bagi Nick buat sekejap. Okey. Kita tengok Zahin punya jawapan. Kita bandingkan dengan Nick punya jawapan tadi. Okey. Berapa Zahin? Okey, Zahin punya koordinat negatif 2, 3. Okey. Negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Zahin, macam mana anda dapat jawapan tu? Macam mana dapat jawapan tu Zahin? Kita nak tahu macam mana anda dapat jawapannya betul ataupun salah. Okey. Gerakan 1, 2. Yang ni pun digerakkan 1, 2. Betul ke cikgu? Betul. Okey, macam tadi kita cakap sifat translasi, dia adalah sama pada jarak serenjang. Ingat lagi tadi papan kita? Okey. So itulah yang dimaksudkan dengan jarak serenjang. Tadi kita ada sini kita punya paksi. Okey, so jarak kita kepada paksi 1, 2. Okey, itu maksud jarak serenjang. Kita akan pergi dekat sini 1, 2 juga. Itulah yang kita maksudkan dengan jarak serenjang. Okey. Okey, so koordinat baru kita adalah pada berapa Sean? Negatif 2, 3. Betul. So kalau kita boleh lihat, kalau dia di dekat paksi, bila dia berada di paksi, dia punya nilai Y dia tu sebenarnya sama. Yalah. Dia tak gerak atas kalau bawah dia di kan paksi Y, ya betul. Dia bergerak ke sana sahaja. Kalau dia di paksi X, sebenarnya nilai X dia akan samalah. Yalah, betul lah ya. Itu kalau paksi lah. Tapi kalau kita berada, pantulan kita berada di kedudukan lain, dia akan jadi lain lah. Dia boleh berlaku dekat mana-mana titik garisan. Contoh kalau saya buat Y sama dengan negatif 8. Y sama dengan 8. Negatif pula belah atas Sion. Okey, so kalau Y sama dengan 8, dia akan pantul ke atas lah. Maknanya paksi pantulan tu adalah pada garisan Y. Okey. So kita buat, kita try walaupun ni tak ada dalam tu. Kita tengok pada ni. Okey, saya tunjuk satu. Saya ada garis pantulan saya adalah Y sama dengan 6. Okey, so dekat sini saya punya garis pantulan. Allah, Sean saya ni memang tak pakar buat garis, Sean. Kita boleh macam itulah. Okey, so bila kita ada kat sini, kita akan pantulkan titik ni kepada belah atas. Okey, so dia punya jarak kita kira 1, 2, 3. Okey, so dia akan pergi ke atas juga 1, 2, 3. Dan disebabkan pantulan dia, paksi pantulan dia adalah pada dia kita dia pada kita nampak macam X tapi ini adalah nilai Y. Dia sebabkan dia songsang kan Sean kan. Okey, so dia adalah Y sama dengan 6 garisan ni. Okey, tapi bila buat pantulan dia macam ni lah. Macam tu je lah. Macam cikgu sebutkan tadi. Bayangkan ada cermin di hadapan tu, lepas tu kita pantulkan sajalah itu di bahagian belakang untuk image dia. Kita gariskan dia punya garis pantulan tu dan kita akan pantulkan. Betul Sean. Baiklah cikgu, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yes! Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Farahin. Baiklah cikgu, jom kita teruskan penerokan kita cikgu. Okey, so tadi kita telah main papan dam dan kita telah tengok bagaimana berlakunya translasi dan bagaimana berlakunya pantulan apabila kita diberikan jarak dan juga paksi pantulan. Okey, so sekarang saya nak buat sedikit uji minda dengan pelajar-pelajar dan para penonton juga. Boleh, Okey. So kita pergi pada soalan yang pertama. Okey. So soalan yang pertama, kita boleh tengok Sean, apakah persamaan
objek dan image bagi translasi. Persamaan Okey? objek dan image bagi translasi. Okey, sekarang ni saya nak minta bunga saya mulakan. Okey. Bunga saya macam diam je kan? Okey, so Alia, apa persamaan dia Alia? Sama ini semua di atas. Semua di atas. Okey, maksudnya saiz, bentuk dan orientasi. Dia kata semua betul kan? Betul ke? Adakah itu jawapan mutamak anda? Ding 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 ding. Kita tengok. Ya, okey. Betul. Kita dah cakap tadi, saiz, orientasi dan juga bentuk adalah sama. Bagus Alia. So itu adalah translasi. Okey, kita tengok yang kedua Sean. Okey. Apakah perkara yang songsang apabila satu objek dipantulkan? Bila kita tengok cermin, apa yang songsang sebenarnya? Apa yang songsang? Saya nak minta Nick. Okey, kita tengok Nick faham tak? Nick biasa tak tengok cermin? Okey. Jangan lupa pasang mic ya ni. Jawapan dia apa? Nick tak berapa dengar. Jawapan dia C, orientasi. C, orientasi. Nick kata orientasi. Betul ke? Orientasi. Betul. Okey. So bila kita tengok cermin tadi macam Sean cakap, kita nampak diri kita yang cantik. Kan? So itulah orientasinya adalah songsang. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Apakah bentuk antara bentuk A, B, C dan D yang manakah bukan image bagi bentuk P di bawah suatu translasi? Pantulan ke translasi? Di bawah satu pantulan. Cikgu nak uji saya sama ada saya beri perhatian lah. Okay, nampaknya Sean adalah pelajar yang memberikan perhatian dalam kelas saya. Okey, kita minta Irfan. Irfan. Okey. Bukan. Saya rasa jawapan dia B je. Jawapan dia? B. Okey, Irfan jawab B. Okey, kenapa anda pilih jawapan kenapa B? Kenapa Irfan pilih B? Boleh Irfan jelaskan dulu pada saya? Sebab pantulan mesti organisasinya sama. Organisasi. Apa? Dan sebab pantulan dia punya organisasi mesti sama. Dia punya orientasi dia songsang sebenarnya Irfan. Dia dah keliru dengan translasi. Tapi saya rasa saya faham. Okey, kita tengok jawapan dulu sebelum saya terangkan. Jawapan dia betul. Okey. So kalau kita dapat lihat dekat sini, untuk pantulan dia punya orientasi songsang tadi kan kita dah kata. Okey, so A tu songsang dengan P. D ni dia songsang dengan P dan C juga dia songsang. Untuk B ni dia sama. So ini bukan pantulan. Nampak macam translasi pula kan? Raja di sebelah menunjukkan poligon S, T, U, V dan W yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Tentukan image bagi poligon S di bawah suatu translasi. Okey, sekarang ni kita nak tengok translasi pula image. Kita tak dibagi jarak. So kita nak agak-agak di mana satu image dia. Siapa ya? Saya nak Danish lah. Danish dah serius je tu. Boleh cikgu? Jawapan saya rasa V. V. Kenapa Danish cakap V? Sebab bentuk dengan image dia sama. Bentuk dengan image dia sama. Kita tengok Sean. Betul. Semua markah untuk anda. Okey, so kalau kita dapat lihat dekat sini, dia punya sisi setiap poligon tu sama dengan V. Okey, yang lain tu orientasi dia macam pusing-pusing terbalik, ada yang dipantulkan yang pula. Yang ini kita nampak macam sama tapi bukan. Okay, saya ingatkan yang itu jawapan je Ego. Ya, kalau Sean tengok jarak dia bucu dia tu tak sama panjang. Betul. Okey, betul tadi dia ni. Okey, dan soalan terakhir. Dan pelajar yang terakhir yang boleh jawab. Okey, kita baca soalan dulu. Adakah bayang-bayang merupakan image? Yang ni saya tak sebut daripada tadi Sean. Betul? Kita minta Zahin. Kita tengok Zahin agak-agak boleh jawab tak soalan saya ni. Jawapan dia tidak. Tidak. Kenapa Zahin cakap tidak? Sebab bayang-bayang ni dia pantulan cahaya tetapi bukan image kerana bentuk dan image dia berbeza. Bentuk dan image dia berbeza. Terima kasih Zahin. Okey, berdasarkan penerangannya dia kata bentuk dengan image berbeza Sean. Ya ke? Kita tengok jawapan kita. Betul. Okay. So sebenarnya bayang-bayang adalah
dia adalah pantulan cahaya tapi dia bukan dalam matematik, dia bukan image lah. Sebab bayang-bayang kita tahu warna apa, Sean? Dia macam gelap lah. Hitam gelap kan. Okey, so kalau image macam kita nampak diri kita lah cantik dekat cermin kan. So bayang-bayang tu bukan satu bukan satu pantulan. Pantulan dalam matematik. Dia pantulan cahaya mungkin tapi dia bukan dalam matematik lah. Okay, dalam matematik satu pantulan dia semestinya perlu sama saiznya, bentuknya, tapi orientasi dia berbeza dan jarak dia mesti sama. Sedangkan bayang-bayang bila kena matahari santai kita jadi panjang bayang-bayang kita. Bergantung kepada kedudukan matahari kan. Betul. Okey, so untuk pantulan, ibarat kita tengok cermin lah, senang cakap. Untuk translasi, dia adalah pada jarak yang telah ditentukan. Objek image dia mesti sama dan orientasi dia sama. Macam kita naik kereta, kita ke depan kan. Itulah dia translasi. Baiklah cikgu, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan daripada apa yang kita teroka hari ini. Okey, so hari ini kita teroka sedikit tentang transformasi iaitu translasi dan pantulan. Okey, dan translasi dan pantulan ni sebenarnya banyak berkait dalam kehidupan seharian, Sean. Okey, so para pelajar mungkin dapat sedikit ilmu daripada apa yang saya sampaikan berkenaan translasi dan pantulan. Okey, translasi, ingat translasi adalah sentiasa satu pergerakan berdasarkan jarak yang diberikan. Dan pantulan mesti adalah pada paksi pantulan yang songsang. Okey. Lagi satu, apakah perbezaan di antara pantulan dan translasi? Okey, perbezaan kita akan kena ingat dia punya orientasi dia berbeza. Okey, kalau translasi bentuk, jarak, orientasi dia semua sama. Okey, tapi kalau pantulan orientasi dia adalah songsang. Tapi yang lain adalah samalah kan. Yang lain masih sama, jarak dia masih sama, bentuk dan saiz dia sama. Tapi orientasi kita songsang. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang berada dalam talian iaitu Zahin, Nick, Alia, Danish dan juga Irfan. Terima kasih kerana bersama kita, dan kepada mereka yang menonton teroka sekarang, pastikan anda sambung untuk menonton sebab lepas ni kita ada lagi satu subjek bersama dengan saya lagi sekali. Kalau anda nak tahu, pastikan anda terus menonton teroka di Didik TV KPM dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM